InsyaAllah. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Testing daripada Kampung Sungai Tangkas, InsyaAllah. Mohon komen. Mohon komen suara. Testing 1, 2, 3. Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni daripada Kampung Sungai Tangkas, audio kuliah untuk bandar Taman Kasawari, Departmen Kasawari dari Manesan Balakong, InsyaAllah. Surau Departmen mohon komen. InsyaAllah. Sebentar saya nak share dengan grup Kasawari, InsyaAllah. InsyaAllah malam ni pada Kampung Sungai Tangkas, audio kuliah untuk bandar Taman Kasawari, Departmen Kasawari dari Manesan Balakong, InsyaAllah. Surau Departmen mohon share semua. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah Kasawari, InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihalin haramin siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuku Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma nas'aluka bi barakatiha syarifah antuhim ala dunia. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ni untuk surau online kuliah surau Pak Men Kasawari, surau Pak Men Kasawari Balakong, Balakong Taman Ihsan di Balakong. InsyaAllah kita teruskan kitab kita. Tidak silap saya kitab Tanbihul Ghafilin bab tamak dan panjang angan-angan, bab nombor muka surat 291 insyaAllah. Kitab lama muka surat 291 bab tamak dan panjang angan-angan insyaAllah. InsyaAllah kita mula dengan surah Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah bab seterusnya tamak dan panjang angan-angan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Darda radhiyallahu an berkata, mengapakah aku melihat ulama-ulama banyak meninggal sedang orang yang bodoh tidak suka belajar. Belajarlah sebelum terangkat ilmu, iaitu dengan matinya ulama-ulama. Mengapakah kamu lebih rakus dan rajin mencari apa yang telah dijamin oleh Allah dan mengabaikan apa yang ditugaskan kepada kamu? Sungguh aku mengetahui orang-orang yang jelek ataupun yang jahat di antara kamu melebihi dari pengetahuan tukang tapak kuda terhadap kudanya, yakni mereka yang tidak mengeluarkan zakat kecuali pada akhir waktu dan tidak mendengarkan Quran kecuali dengan kecuaian, iaitu mengabaikan, dan tidak suka memerdekakan orang-orang yang mereka perbudakkan. Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan Abu Darda radhiyallahu berkata, mengapakah aku melihat ulama-ulama banyak meninggal sedang orang-orang yang bodoh tidak suka belajar. Diingatkan kita bila ulama meninggal, matinya ulama, ada lagi orang yang tak hendak belajar, ada lagi orang yang tidak mahu mencari ilmu, sedangkan orang yang bodoh tidak suka belajar. Walhal mereka tak tahu, mereka bodoh. Ada yang tak ambil tahu. Dipesankan kita belajarlah sebelum terangkat ilmu, iaitu dengan matinya ulama-ulama. Dipesankan kita supaya carilah ilmu sebelum hilangnya ulama. Kita baru hilang ulama, macam-macam ulama hilang bulan Ramadan. Lebih daripada 20 orang di Indonesia, di Malaysia, di seluruh dunia. Seorang-seorang ulama pergi. Seorang-seorang ulama pergi. Kenapa kita masih lagi tak hendak mencari ilmu? Ni. Sebab tu bila terangkatnya ilmu bukan pasal tak belajar, mati ulama. Bila matinya ulama, masuklah ulama tu ke dalam tanah dengan ilmunya, dengan adabnya, dengan akhlaknya. Mati alim ulama. Kita terlupung tenganga tanpa ilmu. Ni. Mengapakah kamu lebih rakus dan rajin mencari apa yang telah dijamin oleh Allah dan mengabaikan apa yang ditugaskan kepada kamu? Ingatkan kita ni rakus dan rajin mencari apa yang dijamin Allah. Apa dia? Rezeki. Kita sibuk dengan rezeki, cari rezeki, lupa apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu. Sebab tu kita kena bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Laits berkata, tamak itu ada dua macam. Tamak yang tercela dan tidak tercela, tetapi lebih baik ditinggalkan. Tamak yang tercela ialah yang sampai melupakan kewajipan terhadap Allah atau mengumpulkan kekayaan untuk bangga-banggaan dan kesombongan. Adapun yang tidak tercela iaitu tidak sampai meninggalkan kewajipan Allah
ya, meninggalkan kewajipan dan tidak bermaksud untuk kesombongan. Sebab di antara sahabat juga ada yang kaya raya dan tidak dicela atau dilarang oleh Rasulullah SAW. Abu Darda menyebut rakus yang dicela iaitu yang menyebabkan mengabaikan perintah dan kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritakan, kita masih lagi dalam bab tamak dan panjang angan-angan. Tamak itu ada dua macam. Tamak yang tercela, tamak yang teruk sangat, tamak yang dihina sangat, dan tidak tercela, tetapi lebih baik ditinggalkan. Tamak yang tercela ialah tamak yang sampai melupakan kewajipan terhadap Allah. Ya, hilang pada bab Allah Ta'ala. Tamak dengan bab dunia. Ada tamak dengan harta. Dan sekarang tamak dengan sibuk nak rebut kuasa. Dia ada tahta. Ya, tu lingkupnya manusia dengan 3 tak, kata Tuan Guru almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. 3 tak: tahta, harta, wanita. Tahta, kuasa, sampai hilang, sampai lupa hebatnya kuasa Allah Ta'ala. Tu kewajipan terhadap lupa, tercela sampai melupakan wajib. Apa yang wajib dengan Allah Ta'ala? Jaga agama, lupa. Dia sibuk dengan kuasa, lupa kewajipan dengan Allah Ta'ala. Patutnya dapat kuasa untuk jaga agama Allah Ta'ala. Dia sibuk dengan bab kuasa nak menjaga diri dia sendiri, kekayaan dia sendiri, harta dia. Pasal apa? Niatnya untuk mengumpulkan kekayaan. Bila ada kaya, dia bab bangga-banggaan dan kesombongan. Kuasa, kaya, sombong. Sampai lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang tidak tercela iaitu tidak sampai meninggalkan kewajipan dan tidak masuk dengan kesombongan. Niatnya untuk menolong. Jadi pemerintah, jadi penolong pada rakyat, membantu rakyat untuk kebajikan rakyat. Itu kuasa, bukan untuk dirinya sendiri. Sebab di antara sahabat ada juga yang kaya raya dan tidak dicela atau dilarang oleh Rasulullah SAW. Abu Darda menyebut rakus yang tercela iaitu menyebabkan perintah dan kewajipan Allah Ta'ala. Rakus yang tercela, tamak yang tercela ialah menyebabkan mengabaikan perintah dan kewajipan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Abu Laid As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Hafsah bin Umar radhiyallahu an berkata kepada ayahnya Umar, sungguh Allah telah memberi kepadamu kebaikan sebanyak-banyaknya dan melapangkan rezekimu, maka sekiranya engkau makan yang lebih baik dari makanan yang selalu engkau makan, dan memakai pakaian yang halus dari apa yang kau pakai. Umar radhiyallahu menjawabnya, saya akan mengajak engkau berkahwin dengan dirimu sendiri. Lalu Umar mengingatkannya kepada keadaan Rasulullah SAW yang diketahuinya sendiri oleh Hafsah hingga Hafsah menangis. Kemudian Umar berkata, saya mempunyai 2 kawan dan keduanya telah menempuh jalan. Maka jika saya menempuh jalan yang lain, maka tentu saya sampai ke jalan yang lain dan bukan jalan kedua kawanku itu. Demikian Allah, saya akan sabar. Demi Allah, saya akan sabar mengikuti kehidupan keduanya yang berat. Semoga saya dapat kehidupan keduanya dengan lunak dan puas. Maksudnya bila cubaan dunia ni, kita tak kira baik ataupun tak baik, kita teruskan. Yang Allah cuba, kita teruskan. Ni sekarang Allah cuba kita teruskan. Takut bila Allah tak ingatkan kita, kita tak beringat. Sombong kita. Bila dah tak boleh pergi masjid, baru teringat sayangnya kita pada masjid. Waktu masjid boleh pergi, kita tak nak pergi. Sombong kita. Waktu surau terbuka, kita tak nak pergi surau.
sunyi sepi surau. Sekarang baru nak sibuk nak pergi surau. Sombong. Ini Allah bagi cuba, baik pun ada, buruk pun ada, diingatkan kita. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanad dari Masruq, saya bertanya pada Aisyah, hai ibu, apakah yang sering dikatakan oleh Rasulullah SAW jika masuk rumah? Jawab Aisyah, yang sering dikatakan Nabi SAW jika masuk rumah, andaikan anak Adam mempunyai 2 lembah dari emas, nescaya ia masih ingin yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat menutup keinginan anak Adam kecuali tanah. Allah akan memberi taubat kepada siapa yang taubat. Sungguhnya Allah menjadikan harta ini hanya untuk menegakkan sembahyang dan dikeluarkan untuk zakat. Lau anna li ibni Adam wadiyani min zahabin latamanna ilaihima salisan wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turabu wa yatubu Allahu ala man taba wa innama ja'alallahu ta'ala hazal mala liyuqama bihi salatu wa yu'ta zakah. Kata Rasulullah SAW, Nabi sabda bila masuk rumah, cerita dengan Aisyah, andaikan anak Adam mempunyai 2 lembah emas, nescaya ia masih ingin yang ketiga. Bila anak Adam ni, kita ni, dibagi 2 lembah, bukan 1 bukit, bukan 2 bukit, lembah emas. Bukan sikit, bukan 1 bank, bukit gunung. Bagi 2 lembah, dia akan minta yang ketiga. Sampai sekarang masa tu dah berumur, masih lagi nak kuasa, masih lagi nak harta, masih lagi tak sedar-sedar, tak hendak balik kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Ni perasaan tamak dan panjang angan-angan tu. Dibagi emas sebanyak mana pun takkan cukup, nak yang lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat menutup keinginan anak Adam kecuali tanah. Bila yang boleh berhenti? Bila masuk dalam tanah. Tu. Orang macam tu yang tamak sangat harta, tamak sangat kuasa, tak ada lain, tak ada siapa yang boleh berhentikan dia. Apabila dia, cara dia senang aja, bila dia masuk tanah. Allah, tuan, janganlah berhentilah. Kita kejar-kejar dengan kuasa, kita kejar-kejar dengan harta, tak ada yang siapa yang berhenti. Tanah. Siapa? Tak hendak mengaji, tak hendak ke masjid, tak hendak mendalami apa yang Allah tunjukkan, tak hendak beriman benar-benar dengan Allah, nak beriman dengan kuasanya. Dan Allah akan memberi taubat kepada yang siapa yang taubat. Allah bagi peluang untuk bertaubat. Kita baru habis Ramadan, Allah bagi peluang pintu syurga. Habis Ramadan, ada pula puasa 6. Tu. Dapat lagi pahala. Jangan tangguh. Lepas tu masih lagi dalam PKP, kita teruskan ibadah kita. Ni Allah bagi peluang untuk taubat. Dan sesungguhnya Allah menjadikan harta ini hanya untuk tegakkan sembahyang dan keluarkan zakat. Ada harta, ada duit, ada wang, bukan untuk seronok sendiri, untuk menangkan ibadah, menangkan Islam, untuk keluarkan zakat. Itu sebenarnya tegak. Boleh masjid, boleh bina masjid, bantu masjid, imarahkan masjid, bantu tahfiz, bantu pondok. Ini nak haramkan tahfiz, sikit punya bangang. Orang Malaysia cakap, orang Malaysia cakap bangang. Haramkan tahfiz, nak haramkan arak, haramkan tahfiz. Memang bengong. Ni Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yahramu min ibni Adam kullu syai'in illa isnatanil hirsu wal amal. Semua yang ada pada anak Adam dapat berubah rosak atau tua kecuali 2 macam. Semua yang ada pada tubuh anak Adam dapat berubah rosak,
dapat berubah menjadi rosak ataupun menjadi tua, kecuali dua, iaitu tamak ataupun rakus dan angan-angan. Berlakulah berubahnya tubuh manusia, tua, daripada cantik tak cantik, boleh muda jadi tua, tapi yang tak boleh berubah adalah bab tamak. Makin tua makin tamak. Dari kecil dia dah berebut bab kuasa, nak jadi ketua darjah. Dah besar sikit lagi nak jadi pengawas, naik lagi nak jadi ketua murid, naik sekolah menengah jadi ketua pengawas, ketua murid, kerja masuk universiti jadi ketua pelajar, ketua perwakilan dan macam-macam. Akhirnya jadi ketua jabatan, ketua, akhirnya pencin dah nak jadi ketua. Tak berhenti bab tamak dan angan-angan. Angan-angan tak berhenti. Tak cukup RM1 nak jadi RM10, RM10 nak jadi RM100, RM100 nak jadi RM1000, RM1000 jadi RM100,000. Tak berhenti, tuan. Ini perangai kita. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, akhwafu ma akhafu alaikum isnatani tulul al-amali wa itba'u hawa fa inna tula amali yunsil akhirat wa itba'ul hawa yasuddu anil haqq. Ali bin Abi Talib berkata, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an berkata, yang saya sangat khawatirkan atas kamu dua macam. Pertama, panjang angan-angan, dan kedua, menurutkan hawa nafsu. Ali bin Abi Talib bimbang. Apa? Bimbangkan panjang angan-angan. Angan-angan tak berhenti. Dah tua macam mana pun tetap nak cari bab dunia. Yang kedua, menurutkan hawa nafsu. Walaupun dah tua pun masih lagi nafsu tu lagi hebat. Dah terbukti zaman sekarang. Cuba tengok, cuba tuan-tuan renungkan, berebut apa orang zaman sekarang. Rasulullah SAW bersabda, kerana panjang angan-angan itu dapat melupakan akhirat. Ali kata dia bimbangkan bab panjang angan-angan itu kerana panjang angan-angan itu dapat melupakan akhirat. Tak hendak dia sembahyang tapi tak hendak sembahyang sunat. Sebab berangan yang pelik-pelik untuk dunia, terus berangan lupa dengan akhirat. Ada dah puasa dah tapi tak hendak akhirat. Tak hendak sembahyang sunat, tak hendak berzikir, tak hendak baca Quran, tak hendak mengaji. Dah tunjuk dalam TV pun tak hendak juga ikut. TV buat live, tadabbur, TV buat live, follow orang baca Quran, tak hendak juga. Apa lagi nak buat? Tu melupakan akhirat. Dan menurutkan hawa nafsu itu menghalangi daripada kebenaran, yakni hak. Ikut bab nafsu, habis. Yang hak tak jadi apa. Tamak dengan perebutan harta, perebutan tanah, perebutan duit dan macam-macam. Rasulullah SAW bersabda lagi, saya memastikan 3 bagi orang yang sibuk dengan dunia dan rakus ataupun tamak kepada dunia dan bakhil terhadap dunia, pasti ia akan menderita kekurangan yang tidak ada cukupnya, dan sibuk yang tidak ada rehatnya, dan risau yang tidak ada senangnya. Dipesan oleh Rasulullah, ana za'imun bisalasatin lil muqibi ala dunya wal harisi alaiha wasyahihi biha bi faqrin
la ghaniya ba'dahu wa syughlin la faragha minhu wa hammin la faraha ma'ahu. Rasulullah SAW bersabda, saya memastikan 3 bagi orang yang sibuk dengan dunia dan rakus tamak kepada dunia dan bakhil terhadap dunia, pasti ia akan menderita, iaitu kekurangan yang tidak ada cukup. Orang yang bakhil, orang yang rakus, sibuk dengan dunia, ya, bakhil buat dunia, ada dapat dunia, bakhil pula, tamak pula, rakus dan sibuk masa dengan dunia, Nabi bagi tahu menderita dia pertama kekurangan yang tidak ada cukup. Banyak mana pun dia ada, dia takkan cukup. Takkan cukup. Berapa banyak? Macam tadi lah, lembah emas 2 tak cukup, dia nak yang ketiga. Dan kedua, dia sibuk, tidak ada rehat, takkan berhenti walaupun dah berumur dah, dah dekat 100 tahun dah, tak berhenti dia. Tak hendak, dia sibuk dengan Allah Ta'ala. Dia terus kejar bab dunia, very busy dengan bab dunia, terkejar-kejar dengan bab, sampai dipesankan ulama-ulama pun tak hendak dengar, dia tak dengar, ditulikan telinga, dipekakkan telinga, terkejar-kejar dengan bab kuasa. Dan sibuk juga dengan tidak ada rehatnya. Yang ketiga, risau, tidak ada yang senang. Risau dia memang tak berhenti, tak senang selagi tak dapat harta, tak dapat kuasa. Ada? Cuba renung keadaan semasa. Abu Darda radhiyallahu anhu ketika melihat penduduk Himsyah, ia berkata, apakah kamu tidak malu membangun apa yang tidak akan kamu tempati selamanya, dan angan-angan yang tidak dapat kamu capai, dan mengumpulkan apa yang tidak dapat kamu makan? Sesungguhnya orang-orang yang sebelumnya telah membangunkan yang megah-megah dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya, dan angan-angannya merupakan tipu daya, dan mereka yang kumpulkan itu hancur lebur. Sahabat Rasulullah SAW, Abu Darda. Sahabat ni saya tak boleh lupa cerita Tuan Guru. Bila dia nak mati tu, tengah nazak tu, dia minta kawan-kawan dia, carikan isteri, kahwinkan aku. Sahabat-sahabat pelik, orang yang nak mati nazak ni sibuk nak tak kahwin. Macam atuk kita lah, atuk kita nak mati dah, sibuk nak kahwin. Dia tanya sahabat, kenapa nak kahwin sangat? Apa jawapan Abu Darda ni, sahabat Rasulullah SAW? Dia bukan apa pun, dia nak kahwin pasal apa? Dia nak menghadap Allah, dia tahu dia nak mati, tapi dia malu mati dalam keadaan bujang. Itu kelebihan orang yang berkahwin. Abu Darda malu nak mati, nak menghadap Allah dalam keadaan bujang. Apa dia pesan dalam kitab ni? Ya. Apakah kamu tidak malu membangunkan apa yang tidak akan kamu tepati? Maksudnya apa? Kita bangunkan bab dunia ni macam kita nak duduk selama-lamanya. Buat rumah hebat, sehebat-hebatnya rumah, macam nak tidur, nak duduk situ 500 tahun. Walau dia umat Rasulullah SAW umur 60-70 saja. Cukup masa habis. Tak sampai pun 100. Kalau sampai 100 pun bonus. Ni tak sampai pun. Umat Rasulullah 60-70 Nabi kata. Kadang-kadang kita tak perasan buat rumah macam nak duduk 500 tahun. Tengok tiang dia, tengok depan dia, tengok bumbung dia, tembok dia, pagar dia, macam nak duduk 500 tahun. Walhal dia tahu dia tak dapat duduk situ lama-lama. Angan-angan yang tidak dapat kamu capai, berangan yang kita tak sampai, mengumpul apa yang dapat kamu, yang tidak dapat kamu makan. Yang dia boleh makan roti canai, nasi lemak, nasi je, itu je. Tapi dia kumpul duit, kumpul harta berjuta-juta, beribu-ribu, tak terdaya sebenarnya nak makan. Kaya sangat, tapi akhirnya makan sikit je, dah berpenyakit, tak terdaya nak makan. Kumpul macam banyak sangat nak makan. Sungguhnya orang yang sebelumnya
Maksudnya orang-orang yang sebelumnya telah membangun yang bermegah-megah dan mengumpul. Dah tahu dah sejarah dulu. Kaum Ad, Fir'aun, Namrud megah-megah membangunkan negara, membangunkan istana, membangunkan rumah. Tapi megah-megah tu tinggal kemegahan. Hancur. Kemudian mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta. Itu Qarun. Qarun kumpul harta banyak. Sampai orang buat pertandingan mencari harta Qarun. Tu orang kita. Dan angan-angannya merupakan tipu daya. Tipu dia dengan angan-angan ini, dengan bab dunia. Dan mereka kumpulkan. Dan yang mereka kumpulkan tu hancur lebur. Habis. Terlerai semua. Binasa semua. Apa yang dikumpulkan. Ali bin Abi Talib radhiyallahu berkata daripada Umar, kepada Ali bin Talib berkata kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Idza aradtal an tulqa sahibaka farqa qamisaka wakhsif na'laka wa aqsir amalaka wa kul duna sab'i." Jika engkau ingin bertemu dengan kawanmu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggikan, tambahlah kain bajumu dan tambahlah seripalmu dan kurangilah angan-anganmu dan makanlah tidak sampai kenyang. Ali pesan pada Umar Al-Khattab, kalau nak berkawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang, maka tinggikan kain baju. Maksudnya apa? Jangan kain-kain yang labuh. Kadang-kadang tak perasan kita pakai jubah labuh, jubah yang untuk orang kaya. Bila berjalan bunyi jubah tu kuat. Berjalan dalam masjid bunyi jubah tu bersilang kaki, kuat bunyi, labuh sangat kain baju. So Ali pesan naikkan sikit kain pakaian kita, cara Rasulullah SAW. Kemudian tambahlah selipar. Ada kasut, tak ada kasut baru, tampal. Tu. Kemudian dipesankan kita kurangkan angan-angan dengan bab kaya. Nak kaya sangat, berangan sangat, tu kurangkan. Dan makanlah tidak sampai kenyang. Nabi ajar kita makan sepertiga saja makanan, sepertiga saja air, sepertiga oksigen. Abu Usman As-Nahdi berkata, saya pernah melihat Umar radhiyallahu memakai gamis yang bertambalan 12 sedang ia khutbah di atas mimbar. Umar pernah pakai pakaian yang bertampal sampai 12 kali. Nabi pun bertampal-tampal pakaian. Pada suatu hari Ali bin Abi Talib radhiyallahu masuk ke pasar dengan baju yang tebal dan belum dicuci. Maka ditegur, "Ya Amirul Mukminin, mengapakah engkau tidak memakai pakaian lebih nipis dari ini?" Jawabnya, "Ini lebih mengkhusyukkan hati dan menyerupai pakaian orang-orang salihin dan lebih baik daripada seorang mukmin yang diikuti." Nampak? Pakaian tu hebat, nak menenangkan hati, tak mau jadi riak, tak mau tadi menunjuk dalam bab pakaian. Tu jaga sikit. Kadang-kadang puasa, tapi bila Ramadan habis, masuk hari raya, niat pakai baju cantik, nak menunjuk kat adik-beradik, nak menunjuk pada sahabat-sahabat dia pakai baju mahal, kain mahal, kereta mewah, macam-macam. Habis, tak jadi apa. Okey, sikit lagi. Abu Zar radhiyallahu berkata, saya lebih mengenal manusia daripada penjaga binatang terhadap binatangnya. Adapun yang baik dari manusia itu ialah orang-orang yang zuhud, yakni tidak rakus kepada dunia. Adapun yang orang jahat, iaitu mengumpulkan dunia lebih daripada keperluan. Abu Zar ni kenal manusia daripada penjaga binatang terhadap. Diceritakan ada yang baik dari manusia itu ialah orang-orang yang zuhud. Orang zuhud tidak rakus dengan bab dunia, bertenang saja. Kehebatan dia bertenang. Macam mana hebatnya dunia, cubaan dunia, kaya macam mana pun masih lagi bertenang, tidak rakus kepada bab dunia. Apa yang ada cukup.
Itu yang ada bab qanaah. Adapun yang jahat iaitu yang mengumpulkan dunia lebih daripada keperluannya. InsyaAllah. Ada yang pun jahat lebih pada bab keperluan. Dunia tu, mengumpulkan dunia lebih pada keperluan. Terlebih. Bukan terlebih, tak cukup-cukup. Tu yang Allah cuba. Seorang hakim berkata asas dari semua dosa itu 3. Asas dosa itu ada 3. Hasad yang pertama, rakus dan sombong. Adapun sombong maka asalnya dari iblis. Ketika sombong dan menolak sujud kepada Adam sehingga terkutuk. Adapun yang tamak iaitu rakus maka berasal daripada Adam. Ketika dipersilakan makan semua buah di syurga kecuali satu pohon, maka tamak yakni rakusnya mendorongnya untuk makan sehingga turun dari syurga. Tu. Yang ketiga, hasad. Dan hasad iri hati putera Adam ketika hasad pada saudaranya sehingga membunuh saudaranya dan mati kafir dan bertempat di neraka untuk selamanya. Ni 3 benda kalau boleh tolong elakkan. Apa dia? Asas dari semua dosa ada 3. Hasad, rakus, sombong. Adapun yang sombong ni perangai iblis. Ketika sombong menolak disuruh oleh Allah Ta'ala untuk sujud kepada Adam, sehingga Allah kutuk dia. Perangai iblis, sombongnya amat sangat. Itu iblis. Kita kalau sombong tak boleh tegur, tak boleh cerita, iblis sama perangai. Ni kitab tulis, bukan saya tulis ya. Kitab yang tulis. Kemudian tamak ataupun rakus berasal daripada Adam. Daripada manusia juga. Atau itu ketika dipersilakan makan dalam syurga semua buah di syurga kecuali satu pohon, maka perangai tamaknya, rakusnya itu mendorongnya ke makan sampai terkeluar daripada syurga. Sebab tu Adam pesan, salah satunya, kita ni jangan terlampau selesa dekat dunia. Dia terlampau selesa dekat syurga sampai terlajak ke dunia, tercampak dia, keluar dari syurga, dah elok dah dalam syurga. Yang ketiga, perangai hasad, iri hati putera Adam ketika hasad pada saudaranya hingga membunuh saudaranya, mati kafir. Pembunuhan yang pertama berlaku dengan antara 2 anak Adam, Habil dan Habil. Pasal apa? Berebutkan wanita. Tu hebatnya. Akhirnya mati kafir dan tercampak terus ke dalam neraka untuk selama-lamanya. InsyaAllah takat ni kot malam ni. Mudah-mudahan kita sambung bulan akan datang, online akan datang ya, untuk surau Pak Men Taman Kasawari, Pak Men Blok A Taman Kasawari Balakong. InsyaAllah mudah-mudahan dapat kita share hari ini. Buanglah perangai tamak dan panjang angan. Mana yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buruk daripada saya. Tak sempat lagi nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri saya batin daripada saya untuk semua, terutama sekali surau karya surau Taman Kasawari Balakong Taman Insan. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri amrina wa qdi hawadina fid dunya wal akhirah
Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuku hayallah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwayallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi azab. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syawun fil ard wala bis samai wassami'u alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nafsi wa dini. Bismillahirrahmanirrahim. Mali. Bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun min nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah malam besok kita jumpa untuk kuliah maghrib. Lepas maghrib untuk surau Hidayah Kampung Sungai Tangkas. InsyaAllah jumpa malam besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.